penipuan online, penipuan peniaga online yang berjaya diselesaikan oleh pasukan bahagian siasatan jenayah komersial IPD Sentul. Jadi fakta kes pada 18 hari bulan Jun tahun ini, jam lebih kurang 8 malam, bahagian siasatan jenayah komersial IPD Sentul telah menerima laporan polis oleh mangsa yang bekerja sebagai pengurus sebuah syarikat menjual alatan memancing yang menyatakan beliau telah ditipu dalam satu urusan jual beli alat memancing yang membawa kepada kerugian sebanyak 14,000, iaitu wang bayaran yang tidak diterima. Maksudnya barang-barang yang dijual itu kemudian wang tu tidak diterima. Jadi bertindak atas maklumat ataupun laporan yang dibuat oleh mangsa, pasukan polis daripada bahagian siasatan jenayah komersial IPD Sentul telah berjaya membuat tangkapan ke atas satu suspek berumur 35 tahun yang dipercayai menjadi dalang kepada aktiviti penipuan jual beli atas talian. Peralatan dan barang yang dirampas adalah seperti berikut. Saya bacakan. Ini adalah peralatan yang digunakan untuk tujuan penipuan urusan jual beli, iaitu 28 unit telefon bimbit pelbagai jenama, 131 keping kad SIM Perabaya talian telefon, 45 keping kad kredit pelbagai bank, 8 keping kad pengenalan disyaki palsu, 2 keping pasport disyaki palsu, 32 keping kad akses perumahan, 2 unit mesin pencetak akses kad, 1 unit komputer riba, 1 keping resit deposit Maybank RM20 ke atas akaun sekian-sekian bertarikh 24 bulan 5 2021. 1 fail berwarna hitam mengandungi maklumat rekod transaksi ditulis dengan tangan. 2 buah buku mengandungi maklumat mangsa. 7 buah kotak kosong untuk tujuan penghantaran. Ini dah peralatan yang digunakan untuk tujuan penipuan jual beli atas talian. Manakala barangan yang kita rampas daripada suspek ni adalah hasil pembelian melalui penipuan ni adalah 5 unit mesin memancing pelbagai jenama, 18 unit CPU jenama HP, 1 beg real case jenama Opus, 1 rod case jenama Opus, 1 unit kotak mesin memancing jenama Saltika, 6 buah mesin pelbagai jenama Bosch, 1 buah penghawa dingin jenama Panasonic, 2 buah pemanas air jenama Bosch, dan 8 buah submersible pump jenama Sobo. Jadi siasatan polis mendapati suspek bergerak secara individu dan merupakan seorang peniaga atas talian. Modus operandi suspek adalah mendapatkan barangan yang dibeli melalui penipuan jual beli atas talian terhadap mangsa. Jadi barangan yang dibeli dibayar melalui akaun e-wallet yang didaftarkan atas maklumat individu palsu yang dibeli. Suspek menggunakan alamat palsu untuk penerimaan barangan berkenaan. Jadi barangan yang diperolehi secara penipuan itu kemudian akan dijual semula kepada pembeli lain dengan harga yang lebih murah daripada harga pasaran. Suspek kes ini masih dalam
telah ditahan riman selama 4 hari bermula dari 19 hari bulan 6 sehingga 22 hari bulan 6. Jadi pada semalam 22 hari bulan 6, suspek telah didakwa di Mahkamah Kuala Lumpur di atas 3 pertuduhan, iaitu Seksyen 420 Kanun Keseksaan, iaitu menipu. Seksyen 29 Akta Kesalahan Kecil dan peraturan Seksyen 25 braket 1 braket E Akta Pendaftaran Negara. Dan jika disabitkan kesalahan bagi Seksyen 420 Kanun Keseksaan, suspek boleh dihukum penjara selama tempoh 1 hingga 10 tahun dan dikenakan sebat. Manakala peraturan ataupun 25 ataupun Seksyen 25 braket 1 iaitu Akta Pendaftaran Negara boleh dijatuh hukum sehingga 3 tahun penjara dan denda tidak melebihi 10,000 20,000 sorry. Manakala bagi kesalahan Seksyen 29 braket 1 Akta Kesalahan Kecil, denda tidak melebihi 1,000 dan penjara tidak lebih 1 tahun. Jadi pihak polis dalam kejadian ini ataupun dalam seruan ini, kita telah berjaya menyelesaikan 5 kes penipuan yang gunakan MO sedemikian. Dan di sini saya ingin mengambil kesempatan menasihatkan orang ramai agar tidak terpengaruh dan sentiasa berhati-hati dengan segala bentuk jual beli barangan secara atas talian. Sebagai langkah pencegahan, orang ramai dinasihatkan untuk membuat semakan dengan melayari laman sesawang ccid.rmp.government.my semakmu yang bagi membuat semakan akaun yang terlibat dalam sebarang kes penipuan. Jadi kalau ada sebarang pertanyaan ataupun maklumat yang berhubung dengan kes penipuan ini, bolehlah kontak IPD Sento di talian 03 4048 2222. Okey, itu fakta kes dan kalau sebarang persoalan silakan. Ya? Di kawasan Sungai Buloh. Aktif berapa lama tu? Sudah aktif 2018, semenjak 2018. Kalau mereka sampai mengaku berapa ramai mereka menipu? 40 lah. Ada 40 kes dia menipu. Oh, ya. Daripada 40 kes tu yang 12 berjaya dia mendapat keuntungan lah. Dan ada laporan polis 5 je lah. 5 yang lain 6 lah termasuk ini. Was he acting alone or? Yeah, he was acting alone. Lingkungan umur berapa ya? Suspek umur 35 tahun. Suspek ni dia pandai, dia bertindak sebagai pembeli dan juga sebagai penjual. Dia membeli barang atas talian daripada mana-mana syarikat macam kes ni. Dia membeli alat memancing daripada pengadu. Lepas tu dia membayar melalui e-wallet. Jadi pengadu dia penjual lah, dia nampak bayaran telah diterima. Jadi dia pun hantar barang-barang yang dipesan tu. Kemudian apabila suspek terima barang yang dipesan, dia memaklumkan kepada syarikat e-wallet bahawa orang lain telah menyalahgunakan bukti-bukti peribadi untuk memohon e-wallet dan minta dibatalkan. Dengan itu syarikat e-wallet akan batalkan pembayaran kepada penjual. Ini penjual mengalami kerugian 14,000 MKD. Lepas tu dia barang-barang yang diperoleh itu dia akan jual kepada orang lain atas talian secara dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Satu lagi cara MO dia.
Dia menggunakan syarikat penjual. Dia ada syarikat penjual dan juga pembeli. Dia menggunakan syarikat penjualnya untuk menjual barangan kosong kepada pembeli. Syarikat sendirilah. Kerana pembayaran tu dibuat kepada e-wallet. Lepas tu dia berhubung dengan e-wallet bahawa barangan itu telah sampai dan ada unsur-unsur penipuan oleh pembeli pula, dan e-wallet terpaksa membatalkan pembayaran. Ini sana untung, situ dia pun untung. Ini pandai. What? Seeing as this is MO, have the e-wallet companies ever made a push report because this is happening over and over again? Yeah. Surely they might have realized something was going on. For this case, e-wallet has not made a report, but we have called e-wallet to help our investigation. They're very helpful. They review everything, whatever information we need. They supply. Dia bekerja sebagai inilah peniaga atas perniagaan jualan atas talian, jual beli atas talian. So did you challenge on those platform or alone website alone? Oh, a lot of website lah. Identiti palsu diperolehi melalui Facebook. Ini sebab tengok banyak IC palsu yang kita rampas daripada pemilikan beliau tu. Bukti-bukti peribadi dalam IC tu dia pun, dan juga gambar diperolehi daripada Facebook, dan beliau membuat sendirilah IC palsu tu. Suspect ada record apa? Ada. Okay, any more question? Korean. No, for this case alone for 14,000. For other cases Oh, so untuk pengakuan dia, selain pada kes ni campur dengan yang lain-lain, altogether about 80,000. He had made this profit. Okay. Okay, thank you. Done. Ini handphone yang digunakan untuk membuat panggilan membeli barangan semua ni. Banyak handphone kan. Jadi dia akan menyamar banyak identiti. Ini debit card yang dipalsukan. Yang dia buka pancing tu lah. Tu pancing ke? Ni pancing yang itu dia pancing tu. Ini kalau pancing mesin. Ada pancing. Buka. Pancing mana? Itu mahal ni. Bisa casing. Mesin. Ada mesin. Ini semua dia apply through online, dan bukti-bukti ni semua pemilik orang individu yang tak tahu dia punya IC ataupun nama yang pakai untuk buat Sini tuan, satu tuan. mana ini?
Itu kosong tak? Kosong. Dalam kosong. Dia case saja. Casing saja dalam. Casing roll. Ada lagi? Ada lagi mana yang boleh tolong? Ya tu. Ini casing tu. Kan? Pegang 2-3 orang. Nampak ada 3 orang. Kau. Pegang. Nampak ramai ke? Kan jarak ke? Jarak sikit je. Masuk ni. Masuk ni. Naik kan? Okey. Thank you. Tuan sini dah. Ya. Tuan ni. Ren. Alright. Pusing. Tunjuk kat kamera lah macam tu. Ya. Satu tuan. Okey, nanti. Terima kasih. Okey. Okay, thank you, Don. Okey tuan. Thank you. Boleh. Okey, tak apa. Ada masa. Don't worry. Take your time. Dah. Right. Semua IP palsu. Ya, isi palsu. Pasport palsu. Meron ka. Ya, palsu ya. Macam dulu. Ini sebagai satu nasihat lah kepada siapa yang peminat FB ya, butiran pribadi kita jangan dedahkan dalam FB, bahaya. Orang boleh mencuri butiran pribadi kita dan buat benda yang ya. Ini untuk duplicate membuat kunci rumah yang alamat untuk kunci rumah yang terima barang. Ada mesin buat mesin. Macam mana? Situ macam kita beli ni dia palsu. Mana? Kad oh, debit dah. Kad debit dia apply to online. Ada butiran individu yang tak tahu
nama dia punya lah. Tapi dia berpakai. Dia guna pembinaan Dia kan orang lain. apply Ya. ada bidang. Itu wujudnya ICAP ni. Dia guna IC tu lah. Kau jaga-jaga lah. Dia memang criminal. Oh ini untuk ulama dia belajar ilmu ni dari rakan-rakan di UK. Dia pernah pergi UK kan? Dia study di UK. Oh, study di UK. Cantik. Jadi pandai itulah. So dia belajar dekat UK lah tuan. Ya betul. Yang Malaysia tak dia dapat daripada tuan. Beli dah mungkin beli tu. Sedap. Okey. Alright, okay tuan. Thank you, tuan. Terima kasih.